Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan baca daripada kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-14, bab yang ke-100. Bab ma jaa la adwa wala hamata wala safara. Bab yang datang ia pada menerangkan tiada berjangkit-jangkit sakit itu, dan tiada burung hantu itu menjadi daripada orang yang mati dibunuh, dan tiada penyakit dalam perut itu berjangkit-jangkit. Ini hadis yang kita bacakan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita ada manfaat belajar tentang hadis-hadis Nabi, dan kebetulan pada hadis ini hadis yang ke-126 menceritakan tentang penyakit berjangkit. Baik, saya bacakan dahulu kepada tuan-tuan hadisnya. An Ibni Mas'udin qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la yu'di syai'un syai'a. Faqala a'rabiyyun ya Rasulullah al-ba'irul jarbu al-hashafu al-hashafatu bidhanbihi fatajribul ibli kulluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ajrabal awwal la adwa wala safara khalaqallahu likulli nafsin wa kataba hayataha wa rizqaha wa masaibaha. Baik, apa maksudnya? An Ibni Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, katanya, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi Muhammad berdiri. Qama tu makna berdiri. Orang Melayu pula faham koma tu tidur. Kenapa dia tu? Oh, dia koma. Qama Rasulullah, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama fina, berdirilah Rasulullah di tengah-tengah kami. Faqala, dan berkatalah Rasulullah, la yu'di syai'un syai'a, tidak menjangkit sesuatu akan sesuatu. Siapa cakap? Siapa cakap? Nabi cakap. Penyakit berjangkit tak berjangkit. Tidak berjangkit suatu penyakit. Hari ni apa kita diajak? Hari ni dengar orang batuk, takut tak? Padahal sebelum ni batuk tak? Tahun 2000 batuk. Sekarang siapa batuk, lari tengok, jegi mata kat dia pula. Dah tahu batuk buat apa datang. Mana hadis kita belajar?
Sekarang orang mari rumah kita nak salam tak? Tak salam. Balik tak salam. Datang tak salam. Allahu Akbar. Sekarang orang datang rumah kita susah hati tak? Susah hati. Dulu kalau anak saudara datang, kakak datang, ya Allah, potong ayam, sembelih ayam. Anak saudara dengan isteri dia datang, baru nikah dia tu, nak menengok mak menakan dia. Sekarang kalau datang buat apa? Mana aku tahu dia datang? Anak marah kita. Atau mak panggil suruh datang. Tak adanya aku panggil, aku pun takut. Udah salah pula datang rumah orang sekarang. Dan kalau kita sakit hari ni, kita mencari-cari di mana tempat punca aku sakit. Mulalah kita tuduh sana, kedai tu, orang ni. Adakah benda itu dalam Islam? Nabi kata apa kepada kita? Nabi kata Rasulullah, la yu'di syai'un syai'a, tidak berjangkit di antara satu sama lain. Dah nak kena lah. Bukan nak cari punca kamu berjangkit daripada dia. Jadi bergaduh nanti. Dan hari ni kita mula bergaduh. Dia punya pasal, dia tu punya panca, dia punya punca, aku semua kena. Mana kita tahu daripada dia? Faqala a'rabiyyun, maka berkata orang Arab, A'rabi, Arab Badui, ya Rasulullah, al-ba'irul jarbu, unta kurap yang buruk di ekornya, al-hashafatu bi dhanbihi, maka kena kurap unta semuanya, fatajribul ibil kulluha. Kata Nabi, bila orang Arab Badui ni tanya, ya Rasulullah, seekor unta kena kurap pada ekor dia, habis tu semua unta lain kena kurap, macam mana cerita Rasulullah? Maka Nabi jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ajrabal awal, maka siapakah yang menjadikan kurap yang mula-mula sekali, sebelum unta tu semua kena, siapa yang mula-mula kena? Dia. Siapa yang jadikan dia tu mula-mula kena kurap? Nabi tanya. Maka kata Nabi, tiada berjangkit-jangkit, tiadanya safar, telah dijadikan Allah bagi sekalian orang, dan telah ditulis akan hayatnya, la adwa wala safar. Safar ni sial, sial pada burung hantu, sial belalang pelesit masuk rumah, padahal belalang tu tersesat masuk ke lubang jamban tu, lubang angin atas. Dia tengok apa hal dia ni gelak-gelak ni, maghrib gelak apa dia masuk lah. Oh, tengok TV cerita Korea. Maka dia kata belalang pelesit dah masuk, dia bawa hantu pelesit. Soalan mudah je, pelesit ni boleh terbang tak? Hantu pelesit setan ni boleh masuk rumah orang tak? Habis tu yang dia nak masuk melalui belalang tu pasal apa? Dia nak masuk, dia masuk tak? Masuk je lah. Apa kejadahnya belalang dulu? Udah dia ambilnya belalang tadi, dibakarnya, dinyalakan api dekat pelita lilin, dibakarnya, meletup-letup bunyi belalang. Agak-agak di hari kiamat je dah. Allah tanya, kenapa kau bakar belalang? Dia bawa pelesit. Kamu tahu dari mana? Dema kabarkan. Dema tu siapa? Dema lah. Pernah tengok pelesit? Tak pernah. Atau kau percaya macam mana? Dema kabarkan. Jawab.
Kalau rasa takut dekat belalang tu, ambil campak je lah. Tinggal dibakarnya binatang tu. Khalaqallahu likulli nafsin, telah dijadikan Allah bagi sekalian orang. Wa kataba hayataha, dan telah dituliskan berapakah umurnya. Wa masaibaha, telah dituliskan kepadanya rezeki. Wa rizqaha, dituliskan rezekinya. Wa masaibaha, dan dituliskan balak padanya. Dah Allah kata nak kena lah, dah tertulis. Bukan sebab orang punya pasal, dah tertulis bahawa awak kena. Bukan saya duduk sebelah opa cik tu yang saya kena tu, tak. Berapa ramai yang duduk sebelah opa cik tak kena. Dah awak ditakdirkan untuk kenalah. Jadi tidaklah ada istilah penyakit berjangkit. Benda tu timbul baru 50-60 tahun dulu. Maka nampaklah seolah-olahnya dah tak betul hadis Nabi SAW. Kalau Allah kata kenalah kita. Kalau Allah kata tak kenalah kita. Duk seorang-seorang pun boleh kena. Maknanya dia nak berjangkit dengan siapa? Dia duk seorang. Opah ke mana, Pak? Opah tak ke mana. Atau macam mana opah boleh kena? Tak tahulah. Macam mana opah tak ke mana-mana? Opah lumpuh. Opah tak ke mana-mana, duduk rumah aje. Atau macam mana opah kena? Bodoh betul soalan kamu ni. Dah aku kata aku tak tahu, dah Allah kata kena. Sebab hari ni yang lumpuh, hak umur 90 duduk di rumah pun kena. Dia berjangkit dengan siapa? Tak ada siapa datang rumah dia. Sebab tu kita jangan duk tuduh orang. Okey, sampai takut sampai tahap macam itu. Tak tahulah apa nak jadi kita ni. Sampai tak menapas kita. Kita dah lelah, asma pula, kena 2 lapis pula. 2 lapis. Dah lah 2 cocok, buat dah 2 lapis, kena lagi. Boh lagi hak cermin depan pula dah. Oi. Allah Akbar. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, 3-4 perkara kebodohan yang lalu tetapi masih tinggal pada orang-orang jahil. Kata dia ini adalah kebodohan zaman lalu, tapi sayang masih ada lagi pada kita yang jahil. Pertama, perkara penyakit itu menjangkit. Maka dengan kerana perkara ini setengah daripada i'tiqad yang salah, maka syarak memberi keterangan akan sebagaimana keterangan melihat matahari. Isu jangkit-menjangkit ni daripada dulu. Macam-macam dulu-dulu ni orang sebut penyakit berjangkit. Dia ada 2 penyakit ni. Satu tak berjangkit, sakit jantung, buah pinggang. Tak berjangkit. Tapi bila kita ada kencing manis, bila kita pergi ke hospital, kita buat pemeriksaan kencing manis, mula-mula sekali dia tanya apa? Dalam family you siapa yang kencing manis? Tanya juga. Tapi dulu-dulu dia bagi tahu penyakit tu tak ada jangkit-jangkit. Mak saya kencing manis, dapat kat awak lah. Macam saka pula. Begitu juga dengan sakit jantung. Awak sakit jantung, ada tak history dalam keluarga awak sakit jantung? History tak ada, doktor. Isteri saya ada 3 isteri. Dia tanya pula sejarah sakit jantung keluarga. Ini punca pada mak awak. Bila mak awak ada sakit jantung, 1 orang anak mesti kena.
Akhirnya anak bila kena sakit jantung, dia balik rumah, dia tengok mak dia kata apa? Dia kata apa kat mak dia? Mak punya pasal. Bila dia kena sakit kencing manis, dia tengok muka mak dia. Mak sakit dah kena kat saya pula. Bukankah Nabi kata dah nak kena lah. Habis tu mak kamu kena pada siapa? Jadi kita dah diajar macam tu. Bila buat pemeriksaan, kita akan ditanya sejarah. History. Awak kena kanser. Sekali dia mai tanya pula, ada tak dalam keluarga awak kena kanser? Tak ada. Mak, kakak, kita orang tak ada kanser. Kanser ada. Kita orang tak ada kanser. Mak saya tak kanser, opa saya pun tak kanser. Habis tu macam mana awak ada kanser? Dia tanya pula. Makna jadi nak kaitkan juga benda ni berjangkit daripada mak, pada bapa, keturunan mari. Dah Allah nak kata kena kanser, kenalah. Kena betulkan balik pahaman ni supaya jangan bercanggah dengan Nabi. Apa yang betul mesti hak Nabi cakap. Saya cakap tak betul, yang orang lain cakap belum tentu betul, tapi Nabi cakap mesti betul. Bila kita kata penyakit ni punca daripada awak, penyakit ni punca daripada dia ni, penyakit ni punca daripada orang ni, maka mulalah kita membenci. Kita benci orang yang katakan jadi punca. Macam mana kamu boleh dapat? Dia lah. Tu pula datang rumah saya takkan nak halau kan? Dah datang kan? Balik-balik tu je sedemam. Lah. Kebetulan. Kalau dia tak datang, tiba-tiba awak demam, awak nak kata siapa pula? Hantu. Dah takdir Allah telah ditulis bahawa awak akan sakit. Dah takdir oleh Allah bahawa awak akan kena. Maka nak buat macam mana? Layan sajalah. Walaupun kita kena, walaupun kita ditakdirkan sakit, Allah ni maha baik. Allah kata ini ubat dia. Kalau sakit, ini ubatnya. Nabi cakap kalau kamu sakit, ini ubatnya. Kita nama dia ikhtiar. Itu baru nama ikhtiar. Ni ubatnya. Makcik sakit apa makcik? Makcik sakit dada. Tahulah ustaz, tarik nafas. Sakit benar. Kalau gitu jangan tarik nafas. Duduk diam. Makcik kenapa makcik? Makcik batuk. Ui, tak ada berhenti batuknya ustaz. Ui, kalau gitu jangan batuk. Tak sakit. Ustaz ni gila ke apa? Ubatnya ada. Cari ubat. Orang tua-tua kita dulu lah, ubat ni buat sendiri. Ambil madu, ambil buah lemon, buah limau, perah dalam madu, makan untuk ubat batuk. Nabi kata kalau kita minum madu, sakit dada, sakit paru-paru, ada dua paru-paru kan, apa nak buat? Minum madu. Kalau sakit tu belah kiri, masukkan madu ni sengit ke sebelah kiri supaya jatuh belah kiri. Begitu juga belah kanan, tekan ke kanan. Cara nak minum dia. Kalau batuk kuat, ambil madu, campur perah dengan buah lemon, minum. Saat yang paling elok sekali nak minum bila? Macam kita minum waktu sahur, sebelum subuh. Ni kita minum pukul 9. Tu saya lah, pukul 9 baru minum. Dia minum sebelum subuh cantik. Kalau tidak, tak ada lah Islam ni suruh kita bersahur, makan waktu tu. Maknanya waktu tu paling cantik sekali, perut paling cantik sekali. Nak jadi ubat pun masa itu lah, nak jadi khasiat kuat masa itulah, nak jadi bertenaga pun masa itulah.
Sebab tu bila kita bersahur, badan jadi kuat. Cuba tengok bila kita bersahur, puasa, larat tak? Larat, kuat. Tak ada penat ustaz. Itu kelebihan sahur. Memang makcik tak penat langsung. Makcik tak ada penat ustaz. Oh, ustaz kira lah makcik tidur daripada lepas subuh sampai ke asar. Memang tak penat ustaz. Memang lah makcik. Memang tak penat sungguh lah. Tidur membuta je. Ini hikmah dia. Jadi akak-akak, abang-abang yang mungkin sekarang ni kesakitan, tak boleh bernafas, sakit dada, batuk, cuba minum yang kita sebutkan tadi bila waktu subuh. Nah, jadi tuan-tuan yang saya hormati, sebab tu semalam Datuk Rosyamno tanya, Datuk dah banyak ujian ustaz, Datuk sakit, ustaz ni sakit dia, tak nak berhenti ke ceramah? Dah banyak sangat masalah, berhenti je lah kuliah, buat kerja lain. Saya jawab senang, jangan layan sakit. Orang sekarang kata jangan ambil pusing, lawan. Tak boleh berjalan, lagi berjalan. Tak boleh bercakap, cakap juga. Jangan ikut tak larat. Memang tak larat lah. Ikut, lawanlah sikit, insya-Allah Tuhan tolong kita. Baik. Yang pertama, jangkit menjangkit diiktikadkan oleh orang, katanya apabila kita dekati orang yang kena kusta, nescaya menjangkit ia kepada orang yang belum kena. Dan apabila masuk di dalam ta'un, nescaya kena penyakit ta'un. Dan apabila didekatkan dan diberi bercampur kerbau yang kena penyakit hawar, nescaya kenalah pula kerbau yang belum kena lagi itu menjangkit. Ini iktikad orang. Kamu kalau dapat duduk dengan orang kusta, nanti kamu kena kusta. Kamu kalau duduk dengan orang yang kena ta'un, dengan kamu kena ta'un. Khabar kalau kena penyakit hawar, khabar lain pun kena. Maka jadilah makna menjangkit itu ialah berpindah. Apa makna berjangkit? Berpindah dekat kita. Dan berjalan penyakit daripada badan orang yang sudah kena penyakit ke dalam badan yang belum kena penyakit. Hinggalah demikian jadi mati beberapa orang. Dan yang demikian itu dipandang dengan mata kepala. Dengan sebab itu jadilah mereka beriktikad bahawa adanya penyakit menjangkit. Pasal jadi depan mata. Mula-mula yang dapat tu ustaz, opahnya. Oh itu? Tak lamanya suaminya lah, Tok Wan kena. Oh iya ke? Lepas tu? Lepas tu cucunya ustaz. Oh dia mendukung cucu. Oh iya ke? Itu siapa pula kena lepas tu? Itulah Tok Wan tu pula udah pergi minum kopi macam ni apa dengan Pak Abu. Pak Abu pula kena. Atau Pak Abu pula balik ke rumah nyimbang pula dengan Kak Bibah. Kak Bibah pun kena. Ya Allah. Oi. Banyaknya berjangkit. Lama-lama satu negeri sakit. Pasal kita duduk cari. Kak Sun pergi mana? Kak Sun pergi ke situ. Pergi cari siapa yang pergi dalam ni. Cek semua. Lalas semua kena. Yang ni yang orang duk buat sekarang. Hak kita belajar dalam hadis lain, hak dibuat sekarang lain. Lama-lama tak habis cerita. Jangkit menjangkit itu i'tiqad yang salah. Adalah beriktikadkan ada menjangkit dan berjalan penyakit daripada seorang kepada seorang. Menurut pandangan mata kepala itu, maka ialah i'tiqad yang disalahkan oleh syarak.
dan ditunjuk oleh Nabi akan salahnya, sebagaimana telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi hadisnya. An Ibni Mas'ud qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la yu'di syai'un syai'a. Demikianlah daripada seorang sahabat Nabi, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berdiri di dalam kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tiada menjangkit sesuatu akan sesuatu. Yakni maka tak usahlah siapa-siapa beriktikad. Sebagaimana pandang mata kepala apabila bercampur dengan satu penyakit dikatakan menjangkit, yakni berjalan dan berpindah ke tubuh orang lain. Jangan i'tiqad macam tu. Bila kita i'tiqad macam tu, kita mula bermusuh dengan orang. Kamu jangan dekat dengan aku, kamu tu kena ke aku pula. Tengok-tengok kita kena. Bila kita kena, mula-mula kita kena, apa yang kita akan cakap? Kalaulah Kak Som kena, apa yang mula-mula saya tanya pada Kak Som? Kak Som pergi mana? Tak pergi mana? Siapa datang rumah Kak Som? Kak Sam. Oh, Kak Sam bawa aku. Tak tahu dia lah kot. Tu dia katakan dia ada bilik, saya ada bilik. Yang dia datang bilik saya buat apa? Udah saya kena. Tengok-tengok kucing pun kena. Pergi jolok kat hidung kucing, kucing pun kena. Kamu kena dari mana-mana? Tumpuk Kak Som lah, kata kucing tu. Hoi, tak habis-habis cerita ni. Sedangkan Nabi kata tidak ada sakit jangkit. Dan bahkan hendaklah i'tiqad bukan yang demikian. Yang betulnya ialah Allah Ta'ala sendiri yang menjadikan penyakit yang serupa dengan penyakit yang dikatakan menjangkit itu berbetulan dengan masa bercampur gaul, ataupun pada masa bercampur-campuran itu dah nak kena. Kenalah. Sebab tu ada orang yang bercampur kena tak? Tak kena. Dia duduk serumah, duduk bela, duduk jaga, duduk suap, duduk makan, semua dia tak kena. Kalau patut ada penyakit berjangkit, dia dululah yang kena. Tapi kenapa dia tak kena? Sebab Allah tak bagi dia kena. Yang kita datang sekali jumpa dia kena, adakah kita kena daripada dia? Tak dah, kamu nak kena. Nak kena tak kena penyakit ini bukan kata bercampur dengan orang. Duk seorang-seorang pun boleh kena. Kalau dah kata tak kena, dia duduk dalam ramai-ramai yang kena pun dia tak kena. Boleh faham Kak Som? Kalau Allah kata tak kena, dia duduk di tengah-tengah ramai yang kena, dia seorang tak kena, pun jadi tak kena. Sebab Allah tak izinkan dia kena. Jadi jangan kita duk kaitkan. Bila kita kait mengait, kita akan mula membenci. Kita akan putus silaturahmi. Pergaulan kita terhad. Kita makin renggang. Sampai satu masa nanti tak ada siapa peduli dengan kematian. Dulu kalau jiran kita mati, satu kampung ambil berat. Mula-mula pasang kemah depan rumah, kemudian pinjam kerusi plastik merah, longgok depan tu. Kemudian datang pula orang cari plastik biru, habuan nak mandi mayat. Kemudian datanglah makcik-makcik melengok punggung tu duduk jalan. Gedek 4 orang 5 orang jalan bawa surah Yasin. Masuk dalam rumah, duduk bersimpuh baca Yasin. Ustazah bersila, yang lain bertimpuh baca Yasin. Sibuklah keluarga mayat ambil kain batik, lepas kain batik panjang, balut mayat. Yang mulut kecoh pula, kenapa tak ditutupnya TB, ditudung pula TB pula.
Yang mulut kecoh pula ke dapur. Mana jak? Mana jak? Orang nak sedekah duit. Mayat tu dia jawab. Adalah laci tu. Mayat jawab. Hidup pula mayat tu bila dengar duit. Astaghfirullahalazim. Hai, ini bukan ni cerita lah. Jangan dengan tuan-tuan duk percaya. Kalau dia boleh cakap tu mana dia tak mati lagi. Tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Dulu kalau sebut dengan kematian, yang seorang pergi ke masjid nak pinjam van, yang seorang pergi cari kubur, mana tempat nak korek, bincang dengan penggali kubur. Yang seorang pula cari tukang mandi. Ustaz, ini dah mati ustaz, bila nak mandinya ustaz? Hari ni ada 2 mayat, ikut giliran, dia pukul 11. Suruh dia sabar kerja mayat tu. Adik-beradik datang, anak-beranak balik. Kalau kita lalu depan rumah orang mati, kita mesti slow kereta. Apa ni, mati ke? Oh mati dulu. Satu kampung ambil tahu, ngantor ke kubur. Sekarang akan jadi satu masa orang dah tak peduli siapa mati. Orang dah tak kisah. Anak-anak dah tak kisah, malah tak boleh tengok pun yang mati. Dan sampai pada saat mati dah tak dihiraukan. Sedangkan mati itu adalah penasihat yang paling bagus untuk jadi baik. Dulu sakit semua orang susah hati. Sakit satu orang, satu kampung datang makcik-makcik 4-5 orang, lenggok punggung datang. Gedek. Mana Yung? Nengok Kak Sam, katanya tak sihat. Oh iya ke? Tak ada siapa khabar. Aku pun nak ikut. Datang 5 orang, lenggok. Assalamualaikum. Mok macam mana? Mok baring. Bukan buat apa pun, geleng kepala aja. 4 orang geleng kepala. Macam mana Sam? Macam ni lah, udah lemah benar ni. Orang buat ke? Orang buat dulu tanya. Ini ziarah orang sakit. Ada yang cari bunga itu, ada cari ini, ada cari ini. Kamu nak makan apa, aku carikan. Itu mak cakap dia nak musam janggut. Mana nak cari musam janggut? Mak kamu ni pun minta lah musang king, aku boleh cari musam janggut kejadah apa mak kamu ni pun tak tahulah. Tiap-tiap hari musam janggut. Satu kampung turun, dah kata sakit, malam baca Yasin. Sekarang kalau ambulans ambil, oh ada. Maknanya dah terhakis perasaan kebersamaan. Hari ini kita mula dikurung, sehingga perasaan kita pun dikurung. Dah tak ada perasaan kasih sayang. Dulu kalau kenduri kahwin, berapa hari orang kampung sibuk pasang kemah. Satu kampung turun buat bunga telur, buat bekas bunga telur. Satu kampung datang buat kenduri kahwin. Sepupu datang. Bukan setakat sepupu datang, yang pergi haji sekali duduk satu maktab pun datang. Mak nak jemput kawan mak ni, Hajah Rogayah. Di mana mak? Daripada Pulai tu. Pada Kulai ni. Satu maktab dengan mak masa pergi haji. Baik benar gayah ni ha. Ni Sombi ni. Sombi pun satu maktab dengan mak orang Penang. Datang demo ni. Tapi hari ni kenduri kahwin, abang sendiri pun tak datang. Tok Wan pun tak datang. Habis-habis kuat nak pujuk hati, jimat belanja kamu Alif. Tak payah buat kenduri, jimat kamu. Nak pujuk hati. Tapi dalam hati kita rasa habis ajaran-ajaran yang baik. Buat kenduri, bagi makan yang Nabi suruh, semua dah tak relevan apa yang Nabi suruh.
hanya kerana berjangkit-jangkit. Allahu Akbar. Tolonglah kaji balik benda ni. Betul ke tak betul tindakan kita ni? Habis sunnah-sunnah Nabi satu persatu, tak kesiankah dekat Nabi? Takkan Nabi aja tu tak kena, tak betul? Baik. Adapun penyakit seseorang itu tiada ia berpindah, dan tiada menjangkit, dan tiada pula penyakit kekuasaan dan menjangkit seseorang. Bahkan yang menjangkit itu ialah, yang menyakitkan itu ialah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tiqadnya. Bukan punca pada dia. Bukan dia mampu menyangkitkan pada aku. Aku ni sakit sebab Allah Ta'ala yang bagi sakit. Aku reda. Tapi walaupun sakit, Allah Ta'ala kata, Nabi kata ada ubatnya. Makan je lah ubat tu. Itulah ikhtiar. Ubat dah ada. Ubat ada di sekeliling kita. Cuma kita yang tak mau anggap dia sebagai ubat. Tuan-tuan yang saya muliakan, jangkit menjangkit itu telah diberi keterangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu manakala habis sabda Nabi yang demikian, faqala a'rabiyyun ya Rasulullah al-ba'irul jarbu al-hashafatu bidhanabihi fatajribul ibil kulluha. Maka berkatalah seorang orang darat, ya Rasulullah, perkataan tuan hamba itu seperti menyalahi zahir pandangan mata kepala. Arab Badui ni kata, ya Rasulullah, apa yang Nabi cakap ni macam lain je yang kami duk tengok. Yang kami duk tengok ni bermula seekor unta, kurap yang buruk di ekornya. Bila dia datang bercampur dengan unta-unta yang sihat, maka jadilah kurap semuanya. Maka daripada mana datangnya pula benda tu? Ya Rasulullah, bukankah datang daripada unta yang mula-mula yang membawa kurap tadi? Kerana unta yang lain, yang banyak, yang segar, yang segak, berlepas di padang saujana, tidak ada apa-apa, memang sihat. Bila datang yang kurap tadi datang, semua unta kena kurap, kata Arab Badui. Bila Nabi dengar si Arab Badui itulah cakap lagu tu, dia kata apa? Maka Nabi pun memberi jawapan bagi pemanah lidahnya, mematikan hujah Arab Badui tadi. Kata Nabi, faqala Rasulullah, faman ajrabal awwal. Kata Nabi, wahai Arab, kamu kata segala unta yang kena kurap tadi berpunca daripada unta yang mula-mula dapat kurap. Soalan aku pada kamu, maka unta yang mula-mula dapat kurap tu, dia dapat daripada mana? Dia dapat pada mana? Tolong beritahu. Maka diamlah A'rab tadi, A'rabi, tak boleh nak jawab. Kerana jikalau dijawab dengan kata yuhtamal, menjangkit daripada yang lain, maka jadilah ia tasalsul. Dan jikalau dijawab dengan kata bahawa dijadikan Allah ke atasnya, maka mengapa tidak dikatakan pada segala yang kena itu telah dijadikan Allah? Maka A'rabi tadi diam. Kalau dia kata unta yang mula-mula kena tu punca daripada unta lain, unta yang mula-mula tadi daripada mana? Unta tu daripada Syam. Unta di Syam tu dapat daripada mana? Unta mula-mula dapat sebelum Syam tu dapat daripada Syim pula. Sampai bila nak habis? Kalau dia jawab unta yang mula-mula dapat kurap tu
ialah dapat sakit izin daripada Allah. Kalau demikian, unta nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun dapat penyakit dengan izin daripada Allah. Bukannya penyakit tu berjangkit daripada binatang tu. Sebab akan ada orang yang tak kena, walaupun dia tidur sekatik, walaupun dia duk pegang, dia tak kena, sebab Allah tak izinkan. Ada yang tak tidur sekatik, ada yang duk seorang-seorang pun kena, sebab Allah Ta'ala izinkan kena, padahal dia tak campur dengan orang. Itu boleh faham yang saya kata ni? Baik. Masalah penyakit itu semuanya dijadikan Allah, bukannya dengan jangkit menjangkit. Apakala dilihat oleh Nabi akan badui itu telah patah lidahnya, Nabi tengok Arab badui tadi diam, tak kata apa dah, maka Nabi pun menerangkan, la adwa wala safar. Tak usahlah kamu pegang i'tiqad jangkit menjangkit. Tidak ada jangkit menjangkit itu memberi bekas padanya. Dan juga tiada penyakit safar itu ada padanya dapat memberi bekas. Khalaqallahu likulli nafsin. Allah Ta'ala lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Wa kataba hayataha. Bila Allah jadikan setiap sesuatu, Allah tuliskan berapa panjang umurnya. Wa rizqaha, Allah tuliskan berapa rezeki yang dia dapat. Wa masaibaha, dan ditulis kepadanya apa bala yang dia akan dapat, apa musibah dia akan dapat. Kak Som dapat musibah slip disc, opah cik dapat musibah sakit pinggang, Ustaz Kazim dapat musibah peminat ramai, tiap-tiap hari sihirkan dia. Ahmad musibah dia apa? Musibah dia ialah tayar motor dia botak. Contoh dia. Masing-masing lah musibah dia. Kamu musibah apa? Kahwin cerai, tak pernah lekat suami. Berapa kahwin? Apa kali dah? 8. Ui, meriah. 8 kali kahwin cerai. Ada orang yang dapat musibah pada dia apa? Anak-anak jadi tak kena. Ada yang dapat musibah apa? Penyakit. Allah tulis dah pada dia. Allah tulis pada dia juga rezeki. Ada yang dapat rezeki kerja tetap, kerja kerajaan. Ada yang Allah tulis rezeki dia menega-bega dengan kuih keria. Ada yang Allah Ta'ala bagi rezeki dia, dia sempat makan pencen setahun je, lepas tu mati. Isteri dia pula duk makan pencen. Lepas habis edah, isteri dia menikah lain pula, suami baru dia pun tumpang pencen dia. Rezeki macam tu. Siapa tulis? Allah dah tulis. Apa lagi yang Allah tulis? Yang Allah tulis umurnya berapa tahun. Ada yang umur 120 tahun, berkeduk-keduk dah, hidup lagi. Ada yang 99 tahun, lagi setahun nak cukup 100. Tu nama dia Dilip Kumar, baru mati. Hero Hindustan, Dilip Kumar. 100 tahun dekat, lama hidup. Allah. Ni yang lama hidup Lata Mangeshkar. Amko amise cularu. Sampai sekarang hidup, duk menyanyi lagi kat Som. 90 dah suara lagu tu. Dulu tahun 49. Aiga 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 anevala aiga. Nak sambung kat Som. दीपक बर कैसे परवान चल रही है
कोई नहीं चलाता, कोई नहीं जलाता, आएगा 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 आएगा. Tu tahun 49. Tahun 89 Amtong ame securalau. Oi, boleh lagi. Allah bagi kat dia rezeki, umur dia panjang. Dia nak kata apa? Tu saudara tanya dia, apa rahsia umur panjang? Saya tak minum kopi, saya tak minum teh, saya hanya minum air suam. Itulah rahsia panjang umur saya. Tak payah cakap lah, Allah dah kata umur kamu panjang. Apa rahsia awak panjang umur? Saya naik kuda. Dulu kecil-kecil saya naik kuda dekat kedai runcit, buah 2 kupang, ngongang. Lepas tu saya naik kuda agak pampang. Sampailah tua. Tu saya katalah, Allah kata dah umur kamu panjang. Nak kata apa? Aksiden 4 kali tak mati. Aksiden elok, kereta remuk. Allah kata belum ajal. Baik. Maka barang mana waktu sampai ajalnya, mati tak dia? Mati tak? Dan sebanyak mana rezekinya yang termaktub, tiada akan berlebih dia. Itulah rezeki Allah bagi. Dan siapa yang telah dikehendaki oleh Allah balak, maka tiada dapatlah dia menolaknya. Nak kata apa? Jadi bila kita faham macam tu, senang hidup kita. Kita tak menyalahkan orang lain. Kita tawakal pada Allah. Jaga kesihatan, jaga tubuh badan. Jangan jadi punca dan sebab nak dapat. Maka itulah ikhtiar. Macam mana makcik tak batuk, orang lain batuk. Kita hari ni dengar orang batuk punya takut, padahal kita pergi Mekah batuk tak? Siapa buat haji tak batuk mai bang? Ingat tak Kak Som, kita duduk di Padang Arafah, duduk di Mina tu, satu kemah kongkang. Hak paling teruk keng. Oh sudah. Batuk apa ni? Kita pun ni apa yang batuk? Tak batuk. Ni batuk ke apa? Saya pergi jumpa doktor dekat kemah, doktor Malaysia lah, dekat Mina. Dah habis ubat ustaz. Lah, semua orang batuk. Masa tu kita heran tak? Pasal apa yang hari ni batuk duk benci? Padahal kita buat haji tu batuk 6 juta. Tak ada apa. Balik Malaysia elok tak? Benda tu benda ada, tapi selama ni tak ada kisah apa. Tapi bila ditakut, jadi susah kita. Maka bila batuk makan dah ubat. Makan ubat. Ada yang makan air selasih. Ambil air selasih rendam, minum air selasih. Selasihku sayang. Lama tak minum air selasih. Hari ni kalau tunjuk kat budak-budak air selasih minum, tak minum dia. Telur katak ada kata tak pernah tengok. Wahai juwitaku indah, rupawan, juwitaku sayang. Teringat lagu selasih, ingat lagu tu. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Lama tak dengar lagu tu kan? Ada yang bila batuk dia ambil selasih, dia rendam dengan asam jawa. Rendam.
Dia letak di atas bumbung rumah dia waktu malam. Dia berembun sampai lepas subuh, dia ambil, dia minum. Dia tak tahu malam tu musang kencing. Nak bagi berembun dulu-dulu. Hari ni petua-petua tu orang Melayu tak ambil lah. Ada yang ambil kembang semangkuk. Okey. Sayang tuan-tuan, petua-petua orang kita dulu-dulu kita tak buat untuk batuk, untuk sakit dada. Simple je. Sakit dada, tak boleh nafas saya, semput lah rasa. Semput rasa sekali dia ambil cengkeh, dia sedut asap cengkeh, dia sedut wap cengkeh, lega tak? Allahu Akbar. Setiap penyakit ada ubatnya, kata Nabi. InsyaAllah carilah sampailah kita berkenan dengan ubat tu, Allah izinkan, jalanlah ubatnya. Jadi begitulah, jangan kita duk tuduh orang ni duk cari semua, lama-lama kita jadi susah dan kita mula menjauhkan diri daripada orang. Kita tak suka silaturahim, kita tak suka dengan ziarah menziarah, kita tak suka duduk campur-campur. Sampai satu saat nanti mungkin kita tak suka duduk sembahyang dekat-dekat sebab kita kata boleh penyakit. Semua nak jauh-jauh akan sampai. Yang tak jauh-jauh hanya tidur laki bini, yang tu kena dekat. Allahu Akbar. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Baik, sekadar itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.